Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Mac 2023 bersama saya PIN Nadia. SPRM mempunyai bukti cukup untuk membuat pertuduhan seorang ahli PAS yang menyerahkan wang tunai kepada pengundi di Marang semasa PRU 15 yang lalu. Menurut sumber yang rapat dengan kes itu, penyiasat telah membuat temubual dengan saksi kejadian dan akan mencadangkan tuduhan rasuah kepada pendakwa raya tidak lama lagi. Memetik Malaysia Kini yang memetik sumber, SPRM sedang menyiapkan satu bahagian terakhir sebelum melengkapkan siasatan. Menurut sumber SPRM itu lagi, penyiasat telah menyoal beberapa saksi termasuk kira-kira 90 pengundi yang didakwa telah menerima bayaran daripada PAS untuk mengundi calon parti tersebut. Daripada siasatan SPRM, pegawai penyiasat dikatakan menemui unsur rasuah yang jelas dalam kejadian itu. Menurut Malaysia Kini, pertuduhan dan siasatan tertumpu semata-mata kepada mereka yang memberi rasuah dan bukannya terhadap Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang. Sebelum ini, dalam salah satu video tular, beberapa individu kedegaran bersumpah di hadapan seorang yang didakwa ahli PAS mengatakan bahawa mereka telah mengundi parti itu sebelum bayaran wang tunai dibuat. Satu lagi video tular menunjukkan orang ramai menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk mengambil bayaran daripada PAS selepas selesai mengundi. Dalam pada itu, sumber SPRM memaklumkan unsur rasuah apabila parti kerajaan menerima dana atau sumbangan politik tidak sama seperti apabila dana sedemikian disalurkan kepada parti pembangkang. Menurutnya, pembangkang tidak berada dalam kedudukan untuk menghulurkan apa-apa kepada penyumbang berbeza apabila menjadi kerajaan. Pada Jumaat lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin didakwa atas tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta yang disalurkan ke akaun partinya. Muhyiddin mendakwa dana itu adalah derma politik dan mencabar SPRM supaya juga memburu PKR dan UMNO, parti yang dakwanya juga menerima pembiayaan sedemikian. Diminta mengulas mengenai perkara itu, pegawai kanan SPRM berkenaan berkata secara umum, sama ada sesebuah parti itu berkuasa atau tidak adalah pertimbangan utama bagi setiap siasatan. PKR adalah pembangkang sebelum PRU 15, manakala UMNO pula membentuk kerajaan bersama-sama dengan Bersatu dan PAS. Pembiayaan politik ketika ini tidak dikawal walaupun rang undang-undang telah digubal selama bertahun-tahun dengan kerajaan terdahulu berikrar untuk membentangkan undang-undang tersebut. Dalam perkembangan terkini, kerajaan semasa berkata rang undang-undang itu akan dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen untuk pertimbangan selanjutnya. Berita seterusnya, Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fadzli menasihatkan Muhyiddin fokus kepada pertuduhan dihadapinya di mahkamah dan bukannya berpolitik sepanjang masa. Fahmi berkata sebagai orang dalam dunia politik, pengerusi PN itu sepatutnya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara lain yang tidak membantu menyelesaikan masalah rakyat. Bila parti UMNO, akaunnya kena beku, Tan Sri Muhyiddin cakap lain. Bila akaun parti dia kena beku, dia cakap lain. Jadi saya rasa Tan Sri Muhyiddin sebaik mungkin tak perlu komen tentang perkara lain. Fokus kepada isu mahkamah beliau. Jadi bab politik ni saya rasa kita tunggu pilihan raya nanti. Tak payah nak usahakan nak tebuk atap lah, buka pintu belakang ya, ataupun buat komen-komen politik. Bagi saya kita kurangkan. Ini adalah titah nasihat daripada Raja-Raja Melayu. Jadi saya harap Tan Sri Muhyiddin fokus sebagai pembangkang yang bermaruah, fokus kepada apa yang berlaku sekarang dengan beliau. Jadi fokus kepada itu. Dia nak kekal sebagai, itu adalah hak parti dia. Tapi rakyat juga menilai lah. Fahmi ditanya pemberita mengenai laporan media berkaitan keputusan Muhyiddin untuk tidak meletak jawatan sebagai Presiden Bersatu yang disifatkan bekas Perdana Menteri itu selaras dengan kehendak Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2022. Sebelum ini, Muhyiddin ketika mengumumkan peletakan jawatan Wan Saiful Wan Jan sebagai Ketua Penerangan, dilapor berkata ia amalan standard bagi mana-mana ahli parti yang berhadapan dengan tuduhan di mahkamah untuk meletak jawatan supaya tidak menimbulkan salah pandangan terhadap Bersatu. Hari ini, Muhyiddin didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta.
Jumaat lepas, beliau mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232.5 juta bagi Parti Bersatu dan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram 195 juta ringgit. Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO hari ini mengesahkan kemenangan 3 pemimpin sayap parti itu, wanita, pemuda dan puteri. Pengerusi JPU Shahri Samad yang mengumumkan keputusan pemilihan sayap mengesahkan Noraini Ahmad memenangi jawatan Ketua Wanita UMNO dengan mendapat sokongan 112 undi bahagian. Manakala Dr. Muhammad Akmal Saleh memenangi kerusi Ketua Pemuda UMNO dengan 122 undi bahagian, manakala Nurul Amal Fauzi dinobatkan sebagai Ketua Puteri UMNO dengan selepas mendapat 89 undi. Menurut Syahrir, proses penjumlahan undi selesai dan laporan jumlah undi diterima dalam pemilihan 3 sayap iaitu wanita, pemuda dan puteri UMNO selesai pada tengah hari. Syahrir memaklumkan jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO menyaksikan persaingan sengit apabila Exco Kerajaan Negeri Johor, Hairi Mat Shah memenangi jawatan itu dengan majoriti tipis 3 undi. Hairi ini menewaskan pesaingnya bagi jawatan itu, Ikmal Hazlan Ikmal Hisham. Jawatan Naib Ketua Wanita UMNO dimenangi Nurliza Abdul Rahim dengan 123 undi bahagian, manakala Naib Ketua Puteri UMNO dimenangi Siti Sokleha Nordin. Sementara itu, Syahril berkata JPU memberi tempoh selama 3 hari sehingga esok untuk mengemukakan sebarang bantahan terhadap pemilihan yang telah berlangsung. Menurut Syahril, pihaknya ada menerima bantahan di beberapa bahagian dan siasatan sedang dijalankan. Kita ke berita seterusnya. Muhyiddin didakwa atas pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 5 juta ringgit berkaitan dana jana wibawa. Presiden Bersatu itu didakwa menerima 5 juta ringgit hasil daripada Bukhari Equity Sedang Berhad yang disalurkan ke dalam akaun Bersatu pada 7 Januari 2022. Pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1B mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Bagaimanapun, Muhyiddin mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan dan mohon dibicarakan. Ahli Parlimen Paguh itu boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram berkenaan yang dilakukan atau 5 juta ringgit yang mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Pengurusi PN itu tiba di Kompleks Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam pada kira-kira pukul 8.20 pagi dengan ditemani isterinya Noraini Abdul Rahman. Pada 10 Mac yang lalu, Muhyiddin dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 6 pertuduhan berkaitan wang dalam akaun Bersatu. Muhyiddin bagaimanapun mengaku tidak bersalah ke atas 6 pertuduhan tersebut. Hakim Azra Alwi kemudian membebaskan Muhyiddin dengan jaminan sebanyak 2 juta ringgit bersama 2 orang penjamin serta diperintah menyerahkan pasport antarabangsanya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menolak kabar angin yang tersebar di kalangan orang politik parti itu merancang untuk keluar daripada PN. Ketika ditemui di Parlimen hari ini, pemimpin PAS itu menafikan pernah mendengar perkara sedemikian. Sebelum PJM Bersatu, tiba-tiba ada rumours yang kata PAS nak tarik diri daripada PN. Pernah dengar tak? Tak pernah timbul pun. Tidak jelas bagaimana kabar angin itu bermula dan Malaysia kini tidak dapat mengesahkan kesahihannya. Bagaimanapun, desas-desus itu bertiup kencang selepas pemimpin PAS tidak hadir dalam AGM Bersatu pada hujung minggu lalu. Ditanya mengenai perkara itu, Tuan Ibrahim berkata ia cuma soal pertembungan jadual sahaja. Sebenarnya kami pun dah maklum dia ada jemputan lah. Tapi kebetulannya PAS kawasan kan Pengurusan Agung. Semua kawasan-kawasan. Jadi kebanyakan pimpinan dah maklum pada pimpinan tertinggi Bersatu bahawa kami kebetulan bertemu di tarikh yang sama dan sebahagian itu merasmikan Pengurusan Agung kawasan-kawasan. Jadi sebahagian itu tak adalah. Saya semalam pun 5 kawasan 2 hari itu. Jadi mungkin saya cuba cek dengan kawan-kawan pun kebanyakan dia orang dapat jemputan lah. Tapi kita pun dah maklum pada pimpinan Bersatu tadi. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.